Halo, apa khabar semua? Saya Lee Kuet Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Malaysia. Video ini adalah berkenaan dengan bab 3 iaitu penentuan keseimbangan pendapatan negara, di mana subtopik dia adalah 3.3 iaitu ekonomi 3 sektor bahagian yang ke-7. Untuk maklumat pelajar, bahagian yang ke-7 ini adalah berkaitan dengan lompang inflasi dan deflasi. Bab 3 penentuan keseimbangan pendapatan negara ini adalah terdiri daripada 4 subtopik yang utama dan subtopik yang kita dengar kajikan adalah 3.3 iaitu ekonomi 3 sektor. Untuk maklumat pelajar, bagi ekonomi 3 sektor ini, pelaku ekonomi dia adalah terdiri daripada isi rumah, firma dan juga kerajaan. 3.3 ekonomi 3 sektor, subtopik kecil yang kita tengah fokuskan adalah berkenaan dengan lompang inflasi dan deflasi. Konsep pengganda terhadap lompang inflasi dan lompang deflasi. Okey, untuk maklumat pelajar, berkaitan dengan konsep pengganda ini, anda sebenarnya telah belajar pada video yang sebelumnya dan ia sebenarnya adalah berkait rapat dengan lompang yang wujud, sama ada lompang inflasi ke ataupun lompang deflasi. Okey? Nanti kita akan cuba bandingkan melalui pendapatan potensi dan pendapatan sebenar sebab kedua-dua pendapatan ini adalah berkenaan dengan masalah inflasi dan juga deflasi yang berlaku. Okey, dan nanti kita juga akan kira tentang jurang KNK di mana rumus bagi jurang KNK ini sebenarnya ada kaitan dengan pendapatan potensi dan juga sebenar. Okey, sekarang kita cuba tengok bagi lompang inflasi ini, nanti kita akan kaji dari segi konsep, rumus dan juga raja. Begitu juga dengan lompang deflasi, kita juga akan kaji melalui konsep, rumus serta raja dia. Okey? Jadi sekarang kita akan cuba tengok apa itu sebenarnya pendapatan potensi dan sebenar. Untuk maklumat pelajar, sebenarnya anda pernah belajar bahagian ini pada bab 1. Okey, sekarang yang ini sebagai ulang kaji sajalah. Pendapatan negara. Kita ada pendapatan potensi. Pendapatan itu sebenarnya dia adalah merujuk jumlah nilai barang akhir dan perkhidmatan, okey, yang dikeluarkan. Tetapi disebabkan perkataan potensi itu, maka dia akan jadi yang seharusnya dikeluarkan. Okey, oleh sesebuah negara pada tingkat guna tenaga penuh. Ingat, potensi ini ada kaitan dengan tingkat guna tenaga penuh. Okey, selain daripada pendapatan potensi, kita akan tengok juga pendapatan sebenar. Pendapatan, dia adalah jumlah nilai barang akhir dan perkhidmatan. Disebabkan perkataan sebenar, maka dia adalah yang sebenarnya dihasilkan, okey, oleh sesebuah negara. Jadi itu beza antara potensi dengan sebenar. Okey, kalau anda masih ingat, ini adalah Giselle. Ada satu contoh yang Miss pernah bagi berkaitan dengan potensi dengan sebenar kan? Kita cuba tengok contoh yang ini. Giselle merupakan pelajar yang berpotensi untuk dapat 4 flat. Okay, tetapi Giselle sebenarnya memperoleh pointer 3.8. Jadi sekarang, adakah anda boleh bezakan antara potensi dengan yang sebenar? Okey. Jadi sekarang benda ini kita akan kaji dari aspek pendapatan negara. Pendapatan negara potensi dan juga pendapatan negara sebenar. Okey, anda cuba tengok raja ini dan untuk maklumat pelajar, sebenarnya raja ini kita pernah bincang pada video PTPC masa bab 1. Okey, yang berkenaan dengan pengenalan makroekonomi. Sekarang juga sama sebagai ulang kaji sahaja. Okey, kita cuba tengok kita ada KNK potensi iaitu pendapatan potensi lah. Yang ini adalah sebenar punya. Okey, jurang KNK. Kan tadi saya kata kita akan tengok rumus jurang KNK.
Dia sebenarnya adalah KNK potensi tolak KNK sebenar. Untuk maklumat pelajar, yang potensi ini biasanya kita akan guna simbol F, which is stand for full of employment. Okay, YF dia, dan tolak YE. YE itu adalah Y keseimbangan yang sebenarnya dicapai oleh negara kita. Jadi sekarang anda boleh nampak yang warna merah ini ada turun naik punya, ini adalah yang sebenarnya dicapai. Yang warna biru ini adalah berpotensi yang juga bermaksud pada masa itu dia adalah capai tingkat guna tenaga penuh lah. Okey, kita cuba tengok. Kalau KNK potensi kurang daripada KNK sebenar, maksudnya yang warna merah punya berada di atas. Okey, lagi tinggi daripada yang warna biru punya. Kan titik ini kan? Okey, jadi titik ini sebenarnya merujuk inflasi berlaku. Okey, ingatlah kalau potensi kurang sebenar, inflasi telah berlaku. Bagaimana pula kalau potensi melebihi sebenar? Okey, kalau potensi warna biru punya lebih daripada KNK sebenarnya, yang ini merah, bahagian sini. Okey, yang ini sebenarnya adalah merujuk kepada deflasi. Sebagai peringatan, deflasi juga sama dengan pengangguran dan juga kemelesetan. Okey, jadi itu adalah hubungan antara KNK potensi dan juga sebenar supaya kita dapat tentukan masalah makroekonomi yang berlaku. Okey, kita telah selesai bincang yang berkaitan dengan pendapatan potensi dan sebenar serta berkenaan dengan jurang KNK. Jadi sekarang kita akan fokus berkenaan dengan lompang inflasi. Kita akan tengok dari segi konsep, rumus dan juga raja dia. Okey. Lompang inflasi. Okey, kita cuba tengok raja ini ya. Seperti yang Miss telah jelaskan tadi. Kita kata perbelanjaan agregat sebenar pada masa itu adalah melebihi ataupun adalah lebih daripada perbelanjaan agregat guna tenaga penuh. Okey, kenapa ayat dekat sini dia guna perbelanjaan agregat? Ingat, perbelanjaan agregat adalah AE. AE ini sebenarnya dia akan memberi kesan terhadap Y. Kan Miss kata kalau AE naik, Y naik. Kalau AE turun, Y turun. Betul tak? Jadi sekarang kalau katakan anda kaji ini KNK, KNK itu keluaran dan dia juga boleh sama dengan pendapatan. Okey, jadi bermaksud AE meningkat, dia akan memberi kesan terhadap Y. Itulah sebab dia boleh guna perkataan perbelanjaan agregat dekat sini. Kan tadi Miss kata kalau inflasi pada masa itu dia akan berada di poin ini yang atas punya kan? Dan sebenar melebihi potensi. Itulah sebab anda nampak sebenar lebih daripada potensi. Potensi itu sebenarnya merujuk tingkat guna tenaga penuh lah. Okey, jadi itu adalah berkenaan dengan lompang inflasi. Bermaksud sekarang gap yang wujud dekat sini itu adalah lompang lah. Lompang inflasi yang wujud. Okey. Okey, dan sekarang kita akan cuba tengok dari segi rumus. Lompang inflasi sama dengan jurang KNK bahagi dengan pengganda. Untuk maklumat pelajar, jurang KNK itu sebenarnya adalah YF tolak YE. Kan tadi Miss ada sebut pasal F kan? F itu, sekali lagi saya ingatkan, dia adalah full of employment. Di mana kita kata pada masa itu kita sudah capai tingkat guna tenaga penuh. Okey? Itulah sebab kita guna YF lah. Dan ini sebenarnya adalah Y potensi. Tolak YE. YE ini adalah Y keseimbangan. Dan keseimbangan ini sebenarnya dia merujuk kepada Y yang sebenarnya dapat dicapai lah oleh negara kita. Bahagi dengan pengganda, bahagi dengan M. M, rumus dia, M sama dengan 1/1 tolak MPC. Pengganda itu yang kita akan guna. Okey? Inilah dia. M sama dengan 1/MPS kan? Okey, maksudnya 1/1 tolak MPC lah. Okey, jikalau nilai adalah negatif, lompang yang wujud adalah lompang inflasi. Okey, bermaksud jawapan yang anda dapat kira nanti itu, dia akan bernilai negatif kalau anda tengah kira lompang inflasi. Okey?
Seterusnya kita akan tengok dari segi raja. Okey, jadi sekarang Miss akan cuba terangkan konsep yang berkaitan dengan lompang inflasi melalui pendekatan AEAS. Dengan reti kata lain, kita hanya akan fokus kepada raja yang berada di atas ini sahaja. Okey, sebab berkaitan dengan AEAS. Okey, sebelum kita teruskan untuk penerangan raja ini, pelajar kena faham betul-betul apa maksudnya inflasi ataupun apakah hubungan antara YF dengan YE kalau untuk inflasi ini. Okey, kalau berlakunya masalah inflasi itu bermaksud Y keseimbangan adalah melebihi Y potensi. Okey, yang keseimbangan ini sebenarnya dia adalah merujuk Y sebenarlah melebihi Y potensi. F itu ingat dia adalah full of employment. Okey, jadi sekarang kita rujuk raja ini, kita cuba tengok keseimbangan dulu di mana kita akan rujuk Y keseimbangan yang telah ditunjukkan melalui satu titik ini. Okey, ini sebenarnya keseimbangan pendapatan negara lah. Okey, dan kita kata bahawa keseimbangan pendapatan negara yang asal ya. Keseimbangan pendapatan negara yang asal punya adalah tercapai pada titik E1 apabila fungsi AS di mana Y sama dengan AE adalah bersilang dengan fungsi AE1 pada tingkat pendapatan Y1. Seperti biasa, ada 4 perkara, 1, 2, 3 dan juga 4. Okey? Ingatlah, ada E1, AS, AE1 dan juga Y1. Hanya 4 perkara sahaja. Okey, seterusnya. Kita akan cuba tentukan hubungan antara sebenar dengan potensi. Ingat, paksi ini dia adalah merujuk kepada Y kan? Okey, bermaksud ini adalah Y sebenarnya dia adalah melebihi Y potensi. Dan kalau kita semak melalui raja pun, yang ini sebenar kan? Yang potensi punya, yang ini, YF. Memang yang sebenar punya adalah melebihi potensi. Okey, dan kalau kita tengok melalui fungsi AE pun, kita akan dapati bahawa pada masa itu, AE1 adalah melebihi AEF. Ingat, F adalah guna tenaga penuh, full of employment. Okey, yang seterusnya. Kita boleh tengok dari segi jurang KNK. Di mana kita boleh kata bahawa jurang KNK itu sebenarnya adalah YF tolak YE. Kalau YF tolak YE, kalau pelajar cuba bayangkanlah ada satu angka dan gantikan, anda akan dapati bahawa selepas kita guna YF tolak YE, jurang KNK kita akan mencatat nilai negatif. Ingat, kalau lompang inflasi itu nilai yang diperoleh mesti ada tanda negatif. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok yang berkaitan dengan lompang inflasi. Untuk maklumat pelajar, kalau kita nak tunjukkan lompang inflasi yang ini, okey, pastikan gap ini adalah ditunjukkan pada YF. Okey, kita dapati bahawa walaupun gap dekat sini dengan yang ini sebenarnya adalah sama. Tetapi ingat, walaupun dia adalah sama, tetapi pelajar kena tunjuk pada YF dekat sini. Yang merujuk bahawa pada masa itu, okey, ini adalah EF kita dan E yang sebenar kita adalah di atas lagi. Okey, jadi menunjukkan bahawa dia adalah lompang inflasi. Okey, jadi dekat sini Miss buat catatan sikit. Lompang inflasi ini perlu ditunjukkan pada YF. Okey, ini sangat pentingnya dan bukannya pada Y1 dekat sini. Okey, itu adalah penerangan raja berkaitan dengan lompang inflasi melalui pendekatan AEAS. Sekarang kita akan sambung untuk pendekatan JW pula. Okey, yang ini adalah pendekatan JW. So, sekarang kita akan fokus raja yang berada di bawah ini. Okey, juga sama.
Yang pertama itu kita akan huraikan keseimbangan pendapatan negara dulu. Okey, cuba fokus yang keseimbangan dia. Ingat kita akan pilih E1. Okey, sama dengan sini ya. Jadi kita pun huraikanlah. Keseimbangan pendapatan negara adalah tercapai pada titik E1 di mana fungsi bocoran W adalah bersilang dengan fungsi suntikan J1 pada tingkat keseimbangan pendapatan negara Y1. Juga sama ada 4 perkara E1, W, J1 dan juga Y1. Okey, kemudian kita akan tengok hubungan antara Y sebenar dengan Y potensi untuk dapat inflasi. Kalau inflasi kita dapati bahawa Y sebenar adalah melebihi Y potensi. Okey, sekarang anda cuba tengok hubungan antara suntikannya dan kita dapati bahawa J1 adalah melebihi JF. Okey, ingat JF, F itu adalah merujuk guna tenaga penuh lah. Dan guna tenaga penuh itu adalah potensi. Itulah sebab kita kata yang sebenar lebih daripada yang potensi. Barulah berlaku inflasi. Okey, yang ketiga, kita akan kaji dari segi jurang KNK. Jadi pelajar pun tahu jurang KNK rumusnya YF tolak YE. Okey, kalau YE dekat sini adalah merujuk kepada Y1 lah. Dan YF dia, yang ini. Jadi kalau pelajar cuba bayangkan dan masukkan angka, anda akan dapati bahawa setelah kita guna YF tolak YE, iaitu Y1, jurang KNK yang kita peroleh ini akan mencatat nilai negatif. Dan ingat, nilai negatif ini sebenarnya merujuk bahawa lompang inflasi berlaku. Okey, yang seterusnya yang keempat itu kita akan kaji dari segi lompang inflasi. Kalau nak tunjukkan lompang inflasi itu berlaku dekat mana, okey, kita kena rujuk pada YF. Okey, tengok mana satu YF. Sini kan. Jadi beza antara J1 dengan JF, inilah lompang inflasi. Kita akan tunjukkan di bahagian sini. Dan bukannya di bahagian Y1 ya, ingat. Apa-apa pun kena rujuk YF. Kita akan mula daripada sini. Jadi sekarang pelajar kena ingat kalau nak tunjuk lompang inflasi ini, pastikan anda tunjuk pada YF. Iaitu di point ini. Okey? Jadi selesailah perbincangan yang berkaitan dengan lompang inflasi melalui pendekatan AEAS dan juga JW. Maka selesailah perbincangan yang berkaitan dengan lompang inflasi. Yang seterusnya kita akan fokus tentang lompang deflasi. Berkenaan dengan lompang deflasi ini, kita akan kaji dari konsep, rumus serta raja. Okey? Lompang deflasi. Okey, inilah raja yang telah disediakan. Kita nak tentukan hubungan antara potensi dan sebenar. Okey, cuba tengok. Perbelanjaan agregat sebenar adalah kurang daripada perbelanjaan agregat guna tenaga penuh. Kan tadi masa Miss bincang raja ini, kita kata deflasi berlaku kat bawah sini kan, yang point ini. Cuba tengok, yang ini adalah sebenar. Yang atas itu adalah potensi. Potensi itu tingkat guna tenaga penuh lah. Dan kita dapat kesan bahawa pada masa itu, potensi adalah melebihi sebenar. Ataupun dengan reti kata lain, sebenar kurang daripada potensi. Okey, itulah sebab dekat sini sebenar kurang daripada tingkat guna tenaga penuh. Tingkat guna tenaga penuh itu maksudnya yang inilah potensi yang warna biru punya. Okey, juga sama anda boleh nampak dia guna perkataan perbelanjaan agregat sebab kami kata AE naik, Y naik. Maksudnya perbelanjaan agregat ini sebenarnya dia akan memberi kesan terhadap tingkat pendapatan juga. Okey, jadi yang ini sebenarnya boleh diterima lah. Okey, seterusnya kita akan kaji dari segi rumus. Rumus bagi lompang deflasi sama dengan jurang KNK bahagi pengganda.
Okey, di mana jurang KNK itu YF tolak YE bahagi dengan M. Ingat, YF pendapatan potensi tolak pendapatan sebenar, kemudian kita bahagi dengan pengganda. Okey, di mana M ini sama dengan 1 per MPS. Okey, untuk maklumat pelajar, adakah anda dapat kesan bahawa rumus bagi lompang inflasi dan deflasi sebenarnya sama kan? Ya, memang sama pun. Kita pakai rumus yang sama sahaja. Jadi, macam mana kita nak bezakan lompang deflasi ataupun inflasi itu sebenarnya adalah berdasarkan jawapan yang diperoleh. Jikalau jawapan yang diperoleh itu adalah positif, lompang yang wujud itu adalah lompang deflasi lah. Jadi, bermaksud apabila anda tengah kira lompang deflasi, pastikan jawapan anda adalah bernilai positif. Sebab yang bernilai negatif itu adalah lompang inflasi. Ingat ya. Okey, yang seterusnya kita akan kaji berkaitan dengan lompang deflasi ini melalui rajah. Sekarang Miss akan terangkan konsep lompang deflasi ini atas penggunaan rajah melalui pendekatan AEAS. Dengan reti kata lain, nanti Miss hanya akan fokus rajah yang berada di atas ini sahaja. Okey, jadi sekarang seperti biasa, kita akan huraikan pasal keseimbangan pendapatan negara. Okey, jadi kita akan fokus E1 ya. Keseimbangan pendapatan negara adalah tercapai pada titik E1 apabila fungsi AS, okey, di mana Y sama dengan AE ini adalah bersilang dengan fungsi AE1 pada tingkat pendapatan Y1. Okey, itu adalah huraian bagi perenggan yang pertama. Okey, seterusnya bagi perenggan yang kedua ini, kita akan kaji hubungan antara Y sebenar dengan Y potensi. Bermaksud, pelajar kena fokus pada paksi pendapatan ini. Cuba tengok hubungan antara sebenar dengan potensi. Ingat, yang sebenar punya ini adalah merujuk Y1 lah. Dan yang potensi punya adalah merujuk kepada YF. Dan pelajar dapati bahawa pada masa itu, YF kan melebihi Y1 kan? Dengan reti kata lain, Y sebenar adalah kurang daripada Y potensi. Okey? Y1 kurang daripada YF. Kalau katakan pelajar nak tengok dari segi perbelanjaan agregat pun boleh juga. Dan kita dapati bahawa AE1 ini sebenarnya dia adalah kurang daripada AEF. Okey? Pelajar boleh nampak AEF itu berada di atas sedangkan AE1 ini berada di bawah. Okey, seterusnya kita cuba tengok dari segi jurang KNK. Dan pelajar pun sudah tahu rumus bagi jurang KNK ini kita guna YF tolak YE. Dan Y keseimbangan ini adalah merujuk Y1. Okey, selepas kita guna YF tolak YE, kita akan dapati bahawa nilai yang diperoleh itu adalah bernilai positif. Kalau bernilai positif, ingat dia adalah berkaitan dengan lompang deflasi. Okey? Seterusnya, yang keempat ini, kita akan kaji pasal lompang deflasi. Di mana kita perlu tunjukkan, okey, gap lompang deflasi itu berada di mana. Dan seperti apa yang Miss pernah beritahu, kita hanya fokus pada YF sahaja. Okey, bermaksud nanti pada rajah itu, pelajar cuba cari YF, yang ini kan, naik sehingga atas. Gap yang wujud itu, kita akan labelkan dia sebagai lompang deflasi. Okey, di mana kita dapati bahawa AEF adalah lebih besar daripada AE1 lah. Yang ini. Okey, dan ingat jangan tunjukkan jarak lompang deflasi itu pada bahagian sini ya. Sebab apa-apa pun rujuk semula pada YF. Okey, untuk yang seterusnya kita akan sambung penerangan konsep lompang deflasi juga. Tapi kali ini adalah melalui pendekatan JW. Dengan reti kata lain,
kita hanya akan fokus pada raja yang berada di bawah ini sahaja. Okey, jadi yang pertama seperti biasa, kita akan huraikan keseimbangan pendapatan negara. Cari yang E1 punya. Inilah titiknya. Okey, jadi kita menghuraikan keseimbangan pendapatan negara tercapai pada titik E1 apabila fungsi bocoran W bersilang dengan fungsi suntikan J1 pada tingkat keseimbangan pendapatan negara Y1. Okey, itu adalah huraianlah bagi peringkat yang pertama. Untuk peringkat yang kedua pula, kita akan kaji tentang hubungan Y sebenar dengan hubungan Y potensi. Okey, kita dapati bahawa pada masa itu, YF adalah melebihi Y1 kan? YF itu merujuk Y potensi dan Y1 itu adalah Y sebenar. Maka Y sebenar kurang daripada Y potensi. Okey, dengan reti kata lain, Y1 kurang daripada YF ataupun kalau pelajar nak tengok dari segi suntikan, fungsi dia, fungsi suntikan itu pun boleh juga. Kita dapati bahawa J1 kurang daripada JF. Okey, ini adalah berkaitan dengan konsep lompang deflasi lah. Okey, yang seterusnya kita akan kaji dari segi jurang KNK. Bagi jurang KNK kita dapati bahawa kita akan guna YF tolak YE. Apabila kita guna YF tolak YE ini, ingat YE adalah merujuk Y1, yang ini. Kita akan dapati bahawa nilai yang diperoleh itu adalah positif. Ingat, kalau positif itu merujuk lompang yang berlaku itu adalah lompang deflasi. Okey? Dan yang terakhir itu, kalau kita nak tunjuk di mana berlakunya lompang deflasi, ingat pelajar mesti fokus pada YF. Okey, jadi sekarang kita rujuk YF. Mana YF kita? Yang ini. Jadi beza antara JF dengan J1, kita akan labelkan LD. LD itu merujuk lompang deflasi lah. Dan ingat, jarak untuk lompang deflasi mesti dilabelkan pada baris yang sama dengan YF. Dan bukannya label dekat sini. Walaupun anda dapati bahawa jarak dia adalah sama. Okey, sekali lagi Miss ingatkan, sila rujuk pada YF untuk tunjukkan jarak bagi lompang deflasi. Okey, jadi itu adalah penerangan bagi konsep lompang deflasi melalui pendekatan AEAS dan juga JW. Okey, jikalau anda rasa penerangan Miss adalah mudah difahami, sila beri sokongan kepada Miss dengan subscribe channel Miss, like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda supaya dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Okey? Dan terima kasih diucapkan atas sokongan anda terhadap Miss. Okey, untuk sesi yang seterusnya, kita akan masuk sesi soal jawab. Pastikan anda telah kuasai konsep lompang inflasi dan lompang deflasi ini dengan betul-betul ya. Sesi soal jawab. Marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Okey, soalan yang diberikan. Diberi C sama dengan 150 tanpa 0.75 YT. I sama dengan 150, G sama dengan 200, T 200 dan YF 1500. Ingat, YF, F itu adalah full of employment, iaitu pendapatan potensi ya. Okey, dan lagi satu perkara, amount yang ditunjukkan dekat sini semua adalah dalam RM juta. Okey? Okey, kita cuba tengok soalan A yang telah diberikan. Hitung Y. Y dekat sini adalah merujuk keseimbangan pendapatan negara dan pelajar kena tahu kita sebenarnya ada dua pendekatan untuk cari keseimbangan pendapatan negara kan? Ya, iaitu pendekatan AEAS dan lagi satu adalah pendekatan JW. Jadi sekarang Miss akan tunjukkan kedua-dua pendekatan tersebut. Okey, untuk pendekatan AEAS ya. AS sama dengan AE. Dan AS ini adalah Y, AE ini adalah C tambah I tambah G.
Sebab ini adalah berkaitan dengan ekonomi 3 sektor. Okey, C dia yang ini kita cuba gantikan sahaja 150 tambah 0.75 YT. Ingat, kalau YT ini adalah merujuk Y tolak T. Y tolak T. T kita adalah 200. Okey, kemudian tambah I kita 150 dan juga tambah G 200. Okey, kita pun selesaikan. Okey, kemudian pelajar kena pastikan anda dapatkan fungsi AE dulu ya. Dan fungsi AE yang kita dapati adalah 350 tambah 0.75Y. Dan kemudian kita akan selesaikan untuk dapat Y keseimbangan. Ingat, yang ini depan dia ada satu Y ya. Bermaksud satu Y tolak sebab ini pindah ke depan. Tolak 0.75Y. Tinggal 0.25Y sama dengan 350. Maka Y sama dengan RM 1,400 juta. Okey, itu adalah melalui pendekatan AEAS. Okey, sekarang Miss akan tunjukkan melalui pendekatan JW dan akan pastikan bahawa jawapan yang kita dapat adalah sama dengan yang ini, iaitu 1,400 RM juta. Okey, sekarang kita cuba tengok melalui pendekatan JW ya. Okey, Miss tunjuk dekat sini lah. W sama dengan J dan pelajar kena ingat ini adalah ekonomi 3 sektor. Maksudnya W ini adalah S tambah T sama dengan I tambah G. Okey, S. Kita kena cari fungsi S dulu ya. Nak dapatkan fungsi S itu bermaksud anda kena rujuk semula fungsi C. C sama dengan A tambah B YD. Kalau S, negatif A tambah kurungan 1 tolak B YD. Okey, jadi sekarang S kita akan sama dengan negatif 150. 1 tolak 0.75. Kita dapati bahawa dia adalah sama dengan 0.25 YD. Okey, jadi sekarang dengan adanya fungsi S ini, kita akan masukkan ke sini. Negatif 150 tambah 0.25 YT. YT ialah Y tolak T. T kita, ya, 200. Ingat, yang ini adalah fungsi S ya. Kalau bocoran S tambah T, tambah lagi T. T kita adalah 200. Sama dengan I tambah G. I kita 150 dan G yang diperoleh adalah 200. Kita gantikan sahaja. Okey, kemudian kita cuba selesaikan. Okey, seterusnya pelajar kena pastikan anda dapat buktikan fungsi bocoran dan fungsi suntikannya. Okey, sekarang kita cuba tengok dari segi fungsi bocoran yang diperoleh itu. Okey, kita dapati bahawa dia sebenarnya adalah sama dengan 0.25Y sahaja. Okey, sama dengan 350. Dan kalau selesaikan, ya, anda juga dapati bahawa Y keseimbangan sama dengan 1,400 RM juta. Okey, jadi itu adalah penyelesaian keseimbangan pendapatan negara melalui pendekatan AEAS dan juga JW. Okey, kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang diberikan masih sama ya. Cuba sekarang bahagian B ini, dia tanya, apakah masalah makroekonomi yang wujud? Okey, untuk maklumat pelajar, kalau berkaitan dengan masalah makroekonomi ini, sama ada masalah inflasi ataupun masalah deflasi sahaja. Okey, kalau nak tentukan inflasi ataupun deflasi, pelajar kena tahu Y keseimbangan dengan YF. Okey, kita keluarkan maklumat dulu ya. Y keseimbangan, Y yang kita peroleh tadi itu sama dengan 1,400. Okey, jadi Miss pun catatlah 1,400. Dan YF,
Okey, YF itu adalah Y potensi kita yang capai tingkat guna tenaga penuh sama dengan 1,500. Okey, jadi sekarang berdasarkan maklumat ini, pelajar cuba fikirkan apakah hubungan antara YF dengan YE ya? Okey, jadi anda dapati bahawa YF adalah melebihi YE. Kalau potensi melebihi sebenar, itu adalah berkaitan dengan masalah apa? Ya, deflasi. Okey, untuk maklumat pelajar, deflasi ini juga boleh dikenali sebagai pengangguran. Okey, dan selain daripada itu, dia juga sama dengan kemelesetan. Okey, jadi kalau nak jawab soalan ini, kita beritahu bahawa masalah makroekonomi yang berlaku adalah masalah deflasi akibat YF adalah melebihi YE. Pendapatan potensi melebihi pendapatan sebenar. Okey, tulis dalam bentuk ayat. Okey, kita sambung soalan C. Hitung saiz lompang inflasi atau deflasi. Okey, jadi sekarang pelajar sudah tahu bahawa masalah yang berlaku itu masalah deflasi kan? Maka lompang yang wujud ini pun adalah lompang deflasi. Jadi masa anda jawab soalan ini, anda hanya tulis lompang deflasi. Jangan tulis inflasi ini dah. Okey, jadi cara jawab dia, pelajar pun tulis lompang deflasi. Okey, apakah rumus dia? Untuk maklumat pelajar ya, tak kisah lompang inflasi ke deflasi, rumus yang digunakan sebenarnya adalah sama sahaja. Di mana YF tolak YE dan bahagi dengan pengganda. Okey, YF kita sudah tahu sama dengan 1,500. YE tadi sudah cari 1,400. Bahagi dengan M. M itu pengganda. Rumus pengganda. M sama dengan 1/1 tolak MPC. Okey, MPC kita rujuk fungsi C. C sama dengan A tambah BYD. Kan B ini MPC kan? Jadi MPC dia 0.75. Okey, jadi sekarang kita pun gantikan 0.75. Maksudnya 1 bahagi 0.25, kita akan dapati bahawa nilai pengganda kita adalah sama dengan 4. Okey, 4 kali ganda ya. Dan sekarang kita pun gantikan M ini ke dalam rumus ini. Bahagi dengan 4. 100 bahagi dengan 4. Maka lompang deflasi yang wujud sama dengan RM 25 juta. Okey, itu adalah jawapan lompang deflasi. Dan sekali lagi saya ingatkan anda, jawapan untuk lompang deflasi ini adalah bernilai positif. Okey? Okey, kita sambung lagi soalan yang seterusnya, soalan D. Soalan yang ditanya, berapakah perubahan G untuk menutup lompang ini? Okey, maksudnya sekarang kerajaan perlu buat tindakan, okey, mengubah G. Dan G itu perlu ditingkatkan ke, perlu dikurangkan ke? Okey, macam mana kita nak cari? Ya, kita akan pakai konsep pengganda. Okey, tulis rumus pengganda. M sama dengan, okey, tadi rumus yang pertama itu kita sudah tunjuk dekat sini. Jadi tak payah tunjuk lah, banyak kali dah. Terus kita tahu M sama dengan 4 ya. Dan lagi satu rumus. M sama dengan perubahan Y over perubahan AE. Tapi ingat, ini ekonomi 3 sektor. Jadi perubahan AE ini sebenarnya merujuk kepada perubahan G. Okey, M kita sudah tahu 4. Perubahan Y. Ingat, perubahan Y dekat sini, dia sebenarnya adalah merujuk kepada YF tolak YE. Dan kalau YF tolak YE itu, tadi kita sebenarnya pun telah tunjuk. Okey, di mana kita pakai 1,500 tolak 1,400 dan nanti kita akan dapati bahawa perubahan Y kita ya sama dengan 100. Maksudnya sekarang kita pun gantikanlah perubahan Y itu YF tolak YE ya. Okey, nanti kita dapat 100. Maka perubahan G dia kalau selesai kan, dia sebenarnya sama dengan RM 25 juta.
Dengan reti kata lain, kerajaan perlu naikkan G. Naikkan berapa? Sebanyak 25 juta. Nanti barulah AE akan meningkat. Dan kemudian Y juga akan meningkat. Y meningkat berapa? Y kita kena meningkat sebanyak 100. Sebab YE kita sekarang sama dengan 1,400. Kalau katakan Y kita meningkat sebanyak 100 lagi, nanti kita boleh capailah Y potensi. Di mana pada masa itu, negara kita akan capai tingkat guna tenaga penuh. Okey, jadi itu berkaitan dengan soalan D. Okey, kita sambung soalan yang terakhir, soalan E. Soalan dia, berapakah perubahan T untuk menutup lubang ini? Okey, ingat ya, kalau berkaitan dengan T, pengganda yang kita guna ini sebenarnya adalah pengganda cukai. Okey, kita tulis rumus pengganda cukai dulu. Negatif MP sama dengan negatif MPC over MPS. Lagi satu, negatif MP sama dengan perubahan Y over perubahan T. Okey, kena ingat ya dua rumus ini. Jadi sekarang kita akan cari nilai pengganda cukai dulu. Negatif MPC, yes, yang ini ya, 0.75 bahagi dengan MPS 0.25 dan selesaikan negatif MB ini sama dengan negatif 3. Okey, jadi sekarang kita akan gantikan negatif 3 ini dekat sini. Perubahan Y. Kan tadi Miss beritahu, dia sebenarnya YF tolak YE. Berapa tu? Ya, 100. Dan yang kita nak cari itu adalah perubahan T. Jadi sekarang kita cuba selesaikan. Kita akan dapati bahawa perubahan T kita sama dengan negatif sebab ada tanda negatif dekat sini kan. RM 33.33 juta. Itulah perubahan T. Okey, jadi sekarang soalan ini sebenarnya menunjuk apa? Kalau katakan kerajaan kurangkan cukai. Kurangkan berapa? 33.33 RM juta. Okey, sebab kurangkan sebab ada tanda negatif dekat sini ya. Nanti dia sebenarnya menyebabkan YD naik. Kalau YD naik, C akan naik. Kemudian AE juga akan naik. Dan lastly, Y juga akan meningkat. Meningkat berapa? Meningkat 100. Supaya nanti dia boleh menutup lubang deflasi yang wujud. Sebab sekarang kita dapati bahawa Y keseimbangan kita yang tadi kita sudah cari itu, YE kita kan 1,400 kan? Kalau pada masa itu, kerajaan kurangkan cukai sebanyak 33.33 RM juta, nanti dia akan menyebabkan Y kita akan meningkat. Meningkat berapa? Meningkat sebanyak 100. Kalau yang ini tambah 100 lagi, ya kita akan dapat YF kita iaitu Y potensi 1,500. Maksudnya kita dapat capai tingkat guna tenaga penuh lah. Okey, jadi itu adalah keseluruhan perbincangan yang berkaitan dengan penghitungan keseimbangan pendapatan negara, tentukan masalah makroekonomi, hitung saiz lubang yang wujud dan berapa perubahan G dan T itu supaya kita dapat menutup lubang yang wujud dalam ekonomi masa itu. Okey, jadi setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Bye-bye. Dengan demikian, selesailah subtopik bagi 3.3 ekonomi 3 sektor. Jadi, untuk video PDPC yang seterusnya, Miss akan fokus tentang subtopik yang terakhir, iaitu 3.4 pendekatan ADAS. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya, okey? Bye-bye.